Oleh untuk kita meneruskan ibadah kita dan seterusnya kita dapat bersama-sama duduk di masjid ni untuk niat i'tikaf insya-Allah. Tujuan dan matlamat kita tidak lain hanyalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah tegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kau jin dan juga manusia tadi melainkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Itulah tujuan hidup kita di dunia ini. Jadi salah satu ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini adalah atas dasar kerana kita mengabdikan diri. Termasuk juga perkara yang disebut sebagai fardu dan juga fardu kifayah, kita mencari rezeki untuk anak dan isteri kita. Itu juga termasuk ibadah. Sebenarnya pada hari ini, ini hari yang disebut sebagai hari Ashura ataupun kita sebut sebagai 10 Muharram ini. Kita tahu bahawa bulan Muharram merupakan bulan yang mulia. Dan lagi kalau kita baru menyambut bulan pertama dalam kalender tahun Hijrah. Di mana pada 1 Muharram atau kita sebut sebagai awal Muharram adalah lebih dikenali dengan sebutan awal tahun baru Hijrah. Jadi keutamaan bulan Muharram ini ialah kerana ia termasuk antara bulan-bulan haram yang mempunyai banyak kelebihan. Di mana kalau kita lihat bulan-bulan haram itu terdiri daripada bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Jadi bulan-bulan haram merupakan waktu yang sangat afdal untuk mengerjakan dan juga memperbanyakkan ibadah puasa selain bulan Ramadan yang telah diwajibkan ke atas kita. Jadi sebab itu kalau kita ada hutang yang berkaitan yang fardu, kita utamakan yang fardu lah. Kita utamakan yang fardu. Ramadan tak clear, sunat pula ada kerjakan. Ini tak tepat. Jadi dia kena laksanakan ataupun dia kena bayar hutang yang ada kaitannya tentang fardu. Contoh mungkin di bulan Ramadan mungkin dia dia ada meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Itu dia kena ganti. Keutamaan tadi sama juga yang fardu. Mungkin dulu ada ditinggalkan yang fardu, solat fardu. Maka kalau kita berhutang dengan manusia, manusia akan tuntut. Begitu juga kalau kita ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah salah satu daripada kewajipan yang perlu kita laksanakan. Maka apa saja amalan sebenarnya yang kita kerjakan kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Kenapa? Kerana inilah yang saya sebut sebagai watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka carilah bekalan kerana sebaik-baik bekalan adalah takwa. Jadi di antara 4 bulan haram tersebut, yang mana kalau kita lihat yang lebih afdal untuk melakukan puasa ialah pada bulan Muharram. Ada orang mengatakan apa? Saya tak tahu mungkin kita dah terlepas pandang. Tapi kalau sambut happy birthday tak terlepas pandang. Kalau nak sambut hari perkahwinan, ada catit. Jadi kita kena muhasabah diri. InsyaAllah mungkin tak tiap tahun kalau kita sudah lakukan, dia sudah terbiasa. Ini salah satu daripada keutamaan dan juga kelebihan yang terdapat pada bulan Muharram. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Maknanya apa? Seafdal-afdal, yakni puasa yang afdal sekali selepas puasa di bulan Ramadan ialah puasa di bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Ini yang kita sedia maklum. Kenapa? Kerana kalau kita lihat amalan berpuasa di bulan Muharram ni, dalam bulan Muharram, selain daripada hari ke-10 yang sudah
dikenali dan juga diketahui ramai dengan panggilan hari Ashura. Ashura ni 10. Jadi Ashura ni dalam bahasa apa? Arab, Asyarah. Jadi Ashura di sini terdapat juga beberapa hari yang lain yang disunatkan puasa. Contohnya hari-hari yang dimaksudkan di sini ialah hari ke-9, yakni Tasu'ah. Itu dikatakan dan hari ke-11. Bahkan kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab dan juga Al-Imla menyatakan bahawa digalakkan untuk berpuasa pada ketiga hari tersebut. Selain daripada 3 hari yang telah disebutkan di atas, adalah sangat digalakkan juga untuk berpuasa pada 10 hari terawal di bulan Muharram. Bahkan sepanjang bulan Muharram berdasarkan hadis yang di atas tadilah. Ini ada tuntutan ini. Jadi kalau kita lihat tuntutan berpuasa pada hari Ashura sebelum dan selepasnya, ada juga dalil-dalil yang boleh kita bincangkan bersama. Tapi kalau memang bulan hari Ashura tu jatuh pada macam hari Khamis ataupun hari Jumaat, tak jadi masalah kita berpuasa padanya. Kenapa? Kerana tujuan tadi kita berpuasa adalah pada 10 Muharram tadi. Baik, tuntutan untuk berpuasa pada 9, 10 dan 11 di sini, ini adalah berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, berpuasa pada hari 9 bulan Muharram adalah berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Abbas rahimahullahu taala yang berkata hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura wa amara bisyamihi qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumna al-yaum. Ini menurut hadis Rasulullah sumna al-yaum tasi'. Qala falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis itu panjang sekali. Riwayat daripada Imam Muslim, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura, baginda memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk melakukan puasa pada hari itu. Mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah sesungguhnya hari Ashura itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasara ataupun Nasrani? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila pada tahun yang akan datang, insya-Allah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Berkata Abdullah bin Abbas, belum sempat menjelang tahun hadapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Ini hadis diriwayat daripada Imam Muslim juga. Jadi Rasulullah pun kalau ditakdirkan kalau beliau dapat berjumpa pada bulan Muharram, beliau akan puasa. Ini berdasarkan pada hadis yang baru dibacakan tadi. Tapi tidak kesampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, tetapi Rasulullah telah wafat. Jadi di sinilah kalau kita lihat tentang kepentingan dan juga keutamaan berpuasa pada hari ataupun pada 10 Ashura tersebut. Di mana kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ketika mengetahui bahawa sesungguhnya orang-orang Yahudi ni berpuasa, lalu Rasulullah mengatakan, maka sesungguhnya Nabi Allah Musa terselamat daripada kezaliman Firaun tadi, dan mereka telah dikejar hingga Nabi Allah Musa dapat menyelamatkan diri, menyeberangi lautan dengan menggunakan tongkat yang ada padanya. Beliau dapat membelahkan lautan tadi dan dapat menyeberangi lautan tadi.
diikuti, dikejar oleh Firaun dan tenteranya, termasuk Haman dan sebagainya. Saat ketika itu bila Nabi Musa alaihissalam selamat sampai ke darat, maka Allah SWT perintahkan melalui wahyu, maka Jibril memerintahkan Nabi Musa itu mengetuk kembali lautan tadi. Akhirnya lautan tadi tertutup, dan pada saat itu Firaun dan juga tentera-tenteranya ditenggelami oleh air. Jadi atas kemenangan yang diraih oleh Nabi Allah Musa menyelamatkan diri, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Sesungguhnya kita lebih utama berpuasa daripada golongan Yahudi. Kenapa? Kerana Nabi Allah Musa sebenarnya menegakkan agama Allah, dan kemenangan atau keselamatan yang diperolehi oleh Nabi Allah Musa tadi kita beliau raikan dengan berpuasa. Begitu juga kita sewajarnya, sepatutnya berpuasa kerana kita meraihkan keselamatan dan kemenangan Nabi Allah Musa tadi, terselamat daripada kezaliman Firaun tadi. Ini salah satu daripada riwayat tentang keutamaan berpuasa pada hari Ashura. Timbullah sekarang bubuk Ashura, bubuk apa khusus untuk Ashura, tapi sebenarnya tidak termaktub dalam hadis-hadis mengenai bubuk tersebut. Tapi kalau kita beri makan, kita menjamu orang, itu sangat-sangat digalakkan. Sekarang kita tak sebut bubuk Ashura, tapi kita sebut bubuk apa? Bubuk lambu. Ini salah satu daripada pengertian. Adapun antara hikmah berpuasa pada hari Ashura ataupun hari ke-10 Muharram itu bersama-sama dengan hari Tasu'a, ini hari ke-9 daripada bulan Muharram itu, agar tidak menyerupai dengan amalan orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari Ashura saja. Ini dia punya hikmahnya. Ini jelaslah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya sumu tasi'a wal ashira wala tashabbahu bil yahudi, rawahul Baihaqi. Maksudnya apa? Berpuasalah kamu pada hari ke-9 dan ke-10 Muharram, dan jangan menyerupai cara orang-orang Yahudi. Inilah yang kalau kita lihat tentang mengapa kita tidak ataupun kita tidak digalakkan untuk bersamaan. Namun kalau kita lihat pada hari Ashura itu, iaitu pada hari ke-10 Muharram, merupakan sunnah yang sangat dituntut ataupun disebut sebagai muakkadah untuk dikerjakan. Kenapa? Kerana puasa hari Ashura lebih dikenali oleh masyarakat umum berbanding pada puasa hari ke-9 dan ke-11 Muharram. Adapun tuntutan untuk berpuasa pada hari Ashura telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, bahawa dia mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Ashura wa lam yaktabillahu alaikum siyamahu wa ana shaim, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Rawahul Bukhari. Maksudnya ini adalah hari Ashura, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak mewajibkan kepada kamu mengerjakan puasa padanya, namun demikian aku berpuasa pada hari ini. Mana Rasulullah berpuasa pada hari ini, yakni pada puasa Ashura. Maka barang siapa yang menghendaki untuk berpuasa, bolehlah dia berpuasa, dan barang siapa yang menghendaki untuk berbuka atau tidak berpuasa, yakni tidak berpuasa, maka boleh sajalah dia berbuka. Jadi dia semacam kewajipan yang dipastikan berpuasa. Jadi kita lihat di sini tentang keutamaan puasa tadi. Kerana apa? Kerana kita tahu puasa Ashura itu besar sekali di sisi Allah Taala. Sungguh pun puasa pada hari Ashura itu hanya merupakan puasa sunat, tetapi terdapat banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan dan fadilat
pada hari Asyura. Oleh itu jangan nak apa kita pandang ringan ataupun sia-siakan. Antaranya hadis-hadis yang boleh kita apa pelajari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan dalam sebuah hadis, katanya Ibnu Abbas ni begitu rapat sekali, ini Abdullah bin Abbas ni begitu rapat dengan Rasulullah SAW. Semenjak lagi kanak-kanak lagi Rasulullah sudah mendoakan kepintaran dan kepandaian. Juga kan kalau kita lihat dalam apa kitab tafsir, beliau juga ada mengarang tafsir Jabri Ibn Abbas. Apa kata beliau? Melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm yawm Ashura. Wa hadha ash-shahra yani syahra Ramadan. Ini hadis ni hadis daripada Imam Bukhari. Di mana kalau kita lihat maksudnya aku, jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia ini Abdullah bin Abbas tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk menjalankan puasa pada hari, suatu hari yang bagi dia telah mengutamakan daripada hari-hari yang lain kecuali hari ini, ini hari Asyura. Itu hari Asyura dan berpuasa pada bulan ini, bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita tak tahu kelebihan dan keutamaannya. Jangan lupa tahun hadapan berlalu umur kita berpuasa. Manakala dalam hadis lain pula daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda, "Usiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu." Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Maknanya apa? Puasa pada hari Asyura bahawasanya aku mengharapkan kata Rasulullah daripada Allah, semoga mengampunkan dosa-dosaku pada tahun yang sebelumnya, tahun lepas. Ini kelebihan keutamaan yang terdapat pada puasa Asyura. Jadi mudah-mudahan dia beri bangsa kepada kita, kita dapat melaksanakan puasa Asyura tadi. Kenapa? Kerana kebaikan yang terdapat pada bulan Asyura itu besar sekali. Jadi salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa menganjurkan untuk berpuasa. Dan kalau kita lihat kembali antara tujuan mengapa